Lepas saya dengan Nancy dah bercadang untuk continue je untuk mengayuh dekat sepanjang Gurun Taklamakan tu sampai ke bahagian utara di Urumqi, masa tu masalah satu demi satu datang. Kita orang end up duduk dekat Dunhuang tu selama hampir seminggu pasal masa tu Nancy punya demam dah makin teruk sampai dia kena pergi ke hospital untuk ambil injection pada masa tu. Bila dah okey barulah kita orang sambung mengayuh. Dunhuang punya altitude agak rendah, lebih kurang dalam 1100 meter altitude. Jadi bila kita orang dah start mengayuh keluar daripada Dunhuang tu, kita orang kena start climb pasal kita orang punya next destination masa tu adalah satu kampung ni, nama dia Liu Yuan. Liu Yuan ni dia punya ketinggian lebih kurang dalam 2000 meter altitude. Jadi kita orang kena climb lebih kurang dalam 1000 meter altitude vertically. Jadi masa tu kita orang mengayuh lebih kurang dalam 130 km untuk sampai ke Liu Yuan, dan sepanjang kita orang mengayuh tu angin bertiup daripada arah hadapan. Kita orang kena headwind the whole day. So kita orang end up berkayuh berjam-jam. Daripada pagi kita orang gerak daripada Dunhuang, kita orang sampai dekat Liu Yuan tu tengah malam pukul 1 pagi. Pasal masa tu Nancy cakap dia tak nak camping, dia nak duduk dekat guest house. So nak tak nak kita orang kayuh je habiskan 130 km tu dengan banyak climbing, dengan banyak headwind. Dan for the first time dalam trip saya ni, kita orang kena kayuh pada waktu malam. Memang betul-betul bahaya pasal masa tu lampu pun tak ada, pasal kita orang memang tak expect nak kayuh pada waktu malam. Dan bila kita orang sampai dekat Liu Yuan ni bukanlah satu kampung pun, dia sebenarnya macam tempat R&R untuk lori. Tempat ni dia ada banyak macam bengkel-bengkel lori. Dia macam tempat persinggahan, dia ada macam guest house, dan guest house tu semua memang lori-lori driver semua duduk kat situ. Selalunya diorang akan duduk satu malam sebelum diorang drive pergi ke tempat lain yang long distance, dan tempat tu memang penuh dengan lori, penuh dengan driver-driver lori. Tapi hostel dekat situ semua memang murah, dan kita orang dekat situ memang untuk makan dengan tidur je. So masa tu Nancy cakap dia nak rehat sehari dekat situ walaupun tempat tu tak ada apa, pasal dia memang betul-betul dah penat pada masa tu. Jadi kita orang rehat sehari, lepas tu the next day kita orang kayuh lagi 90 km untuk ke satu lagi tempat yang nama dia Sing Sing Xia. Dan di Sing Sing Xia ni adalah tempat di mana kita orang cross ke Xinjiang punya province, iaitu wilayah di China yang terakhir untuk saya pada masa tu. Dan slowly starting daripada Sing Sing Xia tu memang makin ramai orang Uyghur. Orang Cina Han dah makin tak ramai dekat situ, dan tempat tu memang tak ada apa, dia cuma another R&R untuk lorry driver. Memang tak ada apa pun dekat situ. Sepanjang kita orang kayuh dekat Xinjiang ni memang rasa betul-betul susah pasal headwind dia tak berhenti-henti. Masa mula-mula tu saya ingatkan senang nak kayuh kat Taklamakan Desert ni pasal dia flat. Pasal sebelum ni saya cuma mengayuh daripada area gunung dekat Tibet. So saya memang tak tahu benda ni. Tapi bila kita orang dah kayuh dekat Taklamakan Desert ni, walaupun dia flat, rupanya kawasan yang flat ni, yang besar, yang betul-betul luas macam dekat Taklamakan Desert ni, disebabkan dia tak ada bukit dekat situ, jadi angin akan tiup betul-betul kuat pasal tak ada bukit yang menghalang angin-angin ni. Dan almost all the time angin akan tiup daripada arah hadapan. Kita orang kena headwind most of the time. Jadi walaupun kita orang berkayuh dalam keadaan yang flat road, tapi rasa dia macam climbing, dan lagi teruk pasal bila kita orang mengayuh berlawan dengan angin ni, nak bernafas pun susah. Jadi saya kena selalu tunduk bila kayuh tu untuk bernafas betul-betul. Dan sebenarnya masa dekat Taklamakan Desert dekat belah Xinjiang tu, kita orang beberapa kali kena sandstorm. So badan kita orang, muka kita orang semua penuh dengan pasir. Beberapa kali pasir masuk mulut kita orang, dan beberapa kali kita orang termakan pasir. Memang tak sedap rasa dia. Dan jarak antara kampung-kampung dekat Taklamakan Desert belah Xinjiang ni pula memang betul-betul jauh, beratus-ratus kilometer. So kita orang kena banyak camping in between. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu as usual kita orang punya rutin, kalau kita orang sampai satu tempat tu, kita orang akan pasang tent, kita orang akan masak, lepas tu kita orang akan makan, lepas tu kita orang akan minum kopi sambil layan sunset sebelum kita orang masuk ke dalam kemah masing-masing untuk tidur. Dan bila saya dekat dalam kemah, selalunya saya akan fikir idea untuk tulis saya punya travel diary. Saya ni bukanlah seorang writer, tapi bila saya dah start mengembara ni, saya ada banyak cerita, saya ada banyak pengalaman yang saya nak kongsikan. Jadi saya selalunya akan mula menulis travel diary saya pada masa tu. Saya ada macam saya punya own personal diary. So bila dah habis menulis tu, saya pun tak boleh nak tidur awal masa tu. Bateri laptop saya pun masa tu banyak lagi. Jadi tak silap saya, masa tu saya tengah layan series
Prison Break. Saya dah download awal-awal dekat laptop saya pada masa tu. So masa layan series tu, saya pun letak earphone. Beberapa minit lepas tu saya dengar Nancy jerit dekat saya. So saya pun buka earphone, saya tanya apa benda. Lepas tu dia jerit dekat saya, dia cakap, "Haris, I'm scared. Did you hear the sound?" Saya pun tanya dia balik, "What sound? We are in the middle of nowhere." Lepas tu dia cakap, "I heard a woman shouting." Saya pun stop series tu, saya tutup laptop, buka earphone dan saya concentrate kalau saya ada dengar bunyi apa-apa. Beberapa saat lepas tu, saya dengar bunyi macam orang perempuan menjerit daripada jauh dan saya dengar macam bunyi orang perempuan tu macam kena tikam, macam dalam kesakitan masa dia menjerit tu. Dan masa mula-mula tu saya dengar macam bunyi tu daripada jauh. Lepas tu saya dah fikir apa benda tu. Beberapa minit lepas tu saya dengar lagi bunyi yang sama dan kali ni saya dengar bunyi tu lagi kuat. Saya dengar macam perempuan tu betul-betul berada dekat luar tent saya. Saya pun ambil torchlight, cepat-cepat keluar daripada tent tu dan tengok apa benda ada dekat luar tu. Tapi bila saya dah keluar, memang saya tak nampak apa-apa, memang tak ada apa-apa. Dan masa tu saya pun tak rasa macam takut sangat. So saya masuk balik dalam tent saya dan saya cakap kat Nancy, "Jangan risau, memang tak ada apalah." Dan saya cakap kat dia suruh take it easy. Lepas tu saya buka balik laptop saya layan balik Prison Break tu. Saya macam tak nak pedulikan bunyi tu. Tapi memang rasa macam weird pasal bunyi tu memang betul-betul bukan bunyi angin. Bukan bunyi angin yang bertiup, memang betul-betul bunyi perempuan yang dalam kesakitan, macam perempuan tu kena tikam dan dia menjerit. The next morning bila saya bangun je daripada tidur, saya nampak macam ada bayang-bayang dekat luar saya punya kemah. So saya pun keluar daripada kemah dan saya betul-betul terperanjat pasal saya nampak ada beratus-ratus ekor unta tengah keliling tent kita orang. So saya pun panggil Nancy untuk keluar. Bila Nancy keluar daripada tent dia menjerit pasal dia betul-betul excited. Tengok unta-unta tu semua, at least ada 100 ekor unta, at least. Dan unta-unta tu tengah keliling tent kita orang pasal mungkin tengah mencari makanan. Jadi saya pun keluarkan kamera saya dan saya pun ambil gambar unta-unta tu semua banyak-banyak. Tapi bila unta tu dah tengok saya dengan kamera, dia dah tengok Nancy tengah menjerit-jerit pasal excited, dia pun berjalan ke arah tempat lain slow-slow. Dan masa tu saya rasa macam saya dah berada dekat safari dekat Afrika pula. Of course without zebra dengan lion semua ni. Dan makin lama unta tu pun makin jauh pergi balik ke arah kawasan gurun tu. Dan dalam banyak-banyak cerita ni ada satu pengalaman yang saya betul-betul tak boleh nak lupakan dan saya rasa Nancy pun tak boleh nak lupakan pengalaman ni. Macam saya cakap dalam video-video saya yang sebelum ni, masa zaman tu kita orang tak ada pakai Google Map. Memang zaman tu kita orang tak pakai smartphone pun. Jadi masa tu kita orang navigate cuma pakai paper map. So disebabkan itulah kadang-kadang saya tak tahu pun apa nama kampung-kampung yang kita orang lalu dekat sepanjang perjalanan kita orang tu. Pasal kadang-kadang kampung tu memang tak ada pun dekat dalam map tu. Dan problem paling besar untuk cross kawasan gurun ni adalah bekalan air. Pernah kadang-kadang the whole day kita orang mengayuh sepanjang gurun Taklamakan tu, memang tak ada satu pun kenderaan yang lalu. Cuma kita orang berdua je dekat kawasan tu. Dan kadang-kadang saya rasa macam boring pula pasal jalan dia straight, memang tak ada apa. Memang jalan dengan dunes je. So kita orang cuma berkayuh je untuk sampai ke next village. Lepas tu makin lama makin panas. Bila kita orang dah masuk ke wilayah Xinjiang, temperature masa tu dah lebih daripada 50 darjah Celsius. Masa tu dalam bulan Julai, masa kita orang mengayuh dekat Taklamakan Desert dekat belah Xinjiang tu. So air ni pula berat. Jadi kita orang cuma bawa ngam-ngam je sepanjang kita orang mengayuh tu. So bila kita orang tengok dekat map tu, katakanlah the next village tu lagi beberapa ratus kilometer, kita orang akan plan betul-betul, okay, mungkin lagi 2 hari, mungkin lagi 3 hari kita orang akan sampai dekat kampung tu. Jadi kita orang akan bawa bekalan air yang boleh tahan dalam 3 ataupun 4 hari. Okay, bekalan makanan memang tak ada masalah pasal selalunya kita orang akan bawa roti naan. Dan roti naan dia keras, dia kering, jadi boleh bertahan kadang-kadang sampai 2 minggu roti naan ni boleh bertahan. So kita orang just bawa roti naan ni banyak-banyak. So makanan tak ada masalah. Masalah dia cuma bekalan air. Dan wilayah Xinjiang ni lain sikit. Masa kita orang berkayuh tu, kita orang nak masuk ke satu kampung untuk dapatkan bekalan air. Dan kampung tu memang kita orang dah tengok, memang kampung tu ada dekat dalam paper map kita orang tu. So kita orang pun berkayuh lah sampai ke kampung tu. Dan bila kita orang sampai dekat kampung tu, kita orang betul-betul terperanjat pasal kampung tu macam tempat yang haunted. Memang nampak macam horror. Dia cuma ada beberapa buah bangunan je, bangunan yang macam rumah-rumah ni, dan rumah-rumah kat situ semuanya dah hancur.
macam kena bom. Saya tak tahu kenapa, tapi Nancy ada cakap dekat saya memang ada kemungkinan yang tentera-tentera dekat China ni diorang evacuate orang-orang dekat kampung tu, dan diorang mungkin diorang ada buat macam test untuk diorang punya bom ataupun apa-apa diorang punya weapon-weapon diorang ni. Pasal China punya military memang banyak buat training-training, testing-testing macam ni, especially dekat Taklamakan Desert, especially dekat wilayah Xinjiang. So disebabkan kita orang cuma pakai paper map, so memang tempat-tempat ni memang tak ada update. Kampung tu masih wujud, tapi bila kita orang sampai, kampung-kampung ni dah tak ada. Dan benda ni sebenarnya jadi beberapa kali pada saya masa saya dekat wilayah Xinjiang. Dan masa tu saya betul-betul risau pasal bekalan air kita orang dah betul-betul sikit, dan the next available town, the next available village, memang masa tu betul-betul jauh lagi beberapa ratus kilometer untuk kita orang sampai. So dalam risau-risau tu kita orang pun cari tempat camping, dan the next day kita orang start mengayuh awal-awal pagi. Tapi walaupun kita orang start mengayuh pada awal pagi, by tengah hari kita orang masih lagi in the middle of nowhere. Memang kita orang dekat tengah-tengah gurun Taklamakan tu, dan hari masa tu memang betul-betul panas. Dia sebenarnya paling panas bukan masa tengah hari, dia paling panas pada waktu petang. Selalunya panas tu jadi betul-betul panas pukul 3 petang ke atas, dan masa tu peak paling panas saya rasa dalam pukul 4 hingga ke pukul 5 petang. Memang time tu dia punya panas memang betul-betul seksa, memang saya betul-betul tak tahan. Masa tu memang badan tak berpeluh, tapi dia panas kering, yang saya rasa sebenarnya memang lagi bahaya. Kulit saya masa tu betul-betul kering dan saya betul-betul haus pada masa tu. Dan at one point akhirnya pandangan saya dah mula jadi gelap. Saya rasa macam nak pitam, saya rasa macam nak terjatuh daripada basikal tu. Jadi saya cepat-cepat stop, saya berhenti tepi jalan, dan masa tu saya dah tak larat, saya dah terbaring dekat atas pasir masa tu. Memang saya rasa betul-betul macam nak pingsan. Jadi saya ambil kain, saya cuma cover je kepala saya pada masa tu. Masa tu memang tak ada pokok, tak ada apa-apa, tak ada shade untuk saya berteduh. Jadi saya baring je dekat tepi jalan tu, dekat pasir tu. Pasal masa tu saya rasa kalau saya continue, saya akan jatuh, saya akan pingsan. Bila saya dah baring kat atas pasir tu, Nancy pun sama join saya. Masa tu Nancy still rasa macam okey, walaupun dia betul-betul tak larat. Memang betul-betul panas masa tu. Dan pada masa tu kita orang memang tak tahu apa-apa. Kita orang tak tahu berapa jauh lagi kampung dekat depan tu, berapa hari lagi kita orang akan sampai, bila kita orang boleh dapatkan bekalan air yang seterusnya. Memang masa tu saya rasa macam kita orang akan mati dekat desert tu. Disebabkan kita orang dah penat sangat, kita orang pun dah tak bercakap sangat. Kita orang just cuma cuba untuk tenangkan each other. Mostly Nancy cuba tenangkan saya pada masa tu. Dan at the same time kita orang dah start cerita pasal mati. Kita orang dah mula discuss macam mana kalau kita orang mati kat situ, ada ke tak orang akan jumpa kita orang. Lama juga masa tu kita orang terbaring dekat atas pasir tu, dan masa tu saya cuma mengharapkan yang saya tak pingsan je dekat situ. Pasal kalau saya pingsan kat situ, saya tak tahu berapa lama saya akan pingsan, saya tak tahu bila saya akan sedar balik. Dan saya tahu kalau saya pingsan kat situ, Nancy memang akan seorang-seorang je kat situ. Dia mungkin akan rasa betul-betul takut. So masa tu saya cuba untuk betul-betul tak pingsan. Tapi tak berapa lama lepas tu, something magical happen. Masa saya tengah baring dekat atas pasir tu, tiba-tiba saya dengar bunyi. Lepas tu saya rasa macam bumi ni tengah vibrate. Masa mula-mula saya ingatkan gempa bumi. Saya dah macam sudah. Saya dah jadi panik pada masa tu. Lepas tu saya dengar Nancy cakap, "Haris, someone is coming." Bila saya bangun, rupa-rupanya ada beratus-ratus truk askar China tengah lalu dekat jalan tu pada masa tu. Saya memang selalu nampak konvoi truk-truk askar China ni, memang beratus-ratus kalau dia orang lalu. Daripada masa saya dekat Tibet dulu lagi, selalunya diorang memang jalan ke arah border India. Saya tak tahu kenapa, saya tak nak tahu pun masa tu. Dan bila truk tu lalu dekat kita orang, saya pun jerit dekat diorang, "Oi, nimen yo meyo shui ma?" Masa tu saya tanya, ada air ke tak? Lepas tu ada seorang askar dekat salah satu truk tu, dia jawab balik, "Yo yo yo." Dia cakap ada. Lepas tu satu truk tu berhenti dekat kita orang. Lepas tu seorang askar tu terus tanya dekat saya, "Yao Cui Nali?" Dia tanya nak pergi mana. Saya pun jawab, "Urumqi, saya nak pergi ke arah Urumqi." Lepas tu dia pun tak fikir panjang, dia kasih saya air punyalah banyak. Dia letak air dekat basikal saya, dekat basikal Nancy. Dan at the same time dia orang kasih kita orang makanan. Dia orang kasih kita orang roti nan, dia kasih Red Bull, dia kasih buah-buah, dia kasih buah grapes. Saya punya rasa nak pitam tu terus tiba-tiba hilang pada masa tu. Dan masa tu saya minum air banyak-banyak, dah macam kuda dah saya masa tu. Lepas tu saya balik dekat basikal saya. Bila askar tu tengok saya still boleh kayuh, ada macam tempat lagi untuk dia nak letak air, dia sumbat lagi air banyak-banyak.
banyak. Dan last kali dia kasih buah tembikai yang betul-betul besar. Dan masa tu saya tak tahu nak letak mana buah tembikai tu. So saya letak je buah tembikai tu dekat celah-celah kaki saya. Dan sambil saya kayuh, saya macam try balance kan buah tembikai tu dekat celah-celah kaki saya supaya dia tak jatuh. Memang nampak kelakar sangat pada masa tu. Tapi saya rasa betul-betul happy. Pasal daripada situ kita orang dah dapat survive. Dan kita orang boleh kayuh all the way. Dan makanan dan air yang kita orang ada pada masa tu memang boleh bertahan berhari-hari lamanya. Memang lepas tu kita orang boleh berkayuh all the way sampailah ke Urumqi. Dan masa tu saya rasa berterima kasih sangat dekat askar-askar tu. Memang masa tu konvoi askar-askar tu memang betul-betul menyelamatkan nyawa saya dengan Nancy. Okay, so lepas tu kita orang pun berkayuh lagi few km je lagi. Pasal masa tu kita orang pun dah tak larat. Memang masa tu headwind non-stop bertiup sepanjang hari. Tapi saya rasa betul-betul lega pasal makanan dengan air semua memang dah cukup pada masa tu. Dan daripada situlah kita orang dah memang tak ada masalah nak mengayuh ke seluruh Gurun Taklamakan sampai ke bahagian hujung untuk sampai ke Urumqi, yang masa tu cuma tinggal beberapa ratus kilometer saja lagi. Dan saya akan sambung sisa-sisa Sakibaki adventure saya dengan Nancy dekat Gurun Taklamakan ni dalam video saya yang seterusnya dalam masa beberapa hari saja lagi. So kita jumpa lagi few more days. Thank you for watching.